أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسول الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Alhamdulillah. Segala puji-pujian hanya layak bagi Allah SWT. Sebenarnya kita sebagai makhluk ni tidak layak dipuji dan tidak layak juga untuk mengeji sama makhluk. Alhamdulillah, pagi ni kita syukur kepada Allah SWT kerana Allah SWT kejutkan kita, bangunkan kita. Bila kita baca doa tidur, Bismikallahumma ahya wa amut. Ya Allah, dengan namamu aku hidup dan aku mati. Makna tuan-tuan yang mulia, ulama bagi tahu, apabila kita tidur malam tadi, maknanya kita sedang dimatikan oleh Allah SWT. Tidur ni adalah sepupu kepada kematian. Pagi ni kita bayangkan ada makhluk-makhluk Allah, tak kiralah manusia ataupun binatang, jin pun yang kita tak tahu di alam mereka. Mungkin pagi ni ada yang tidur tak bangun-bangun. Bila tidur tak bangun-bangun, maka hari ni seluruh isi keluarga rasa sedih, berduka. Maka berduyun-duyunlah datang ucapan-ucapan takziah. Ada yang paling ketara bila mendengar berita, kebanyakannya orang yang beriman akan menjawab inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Apabila orang mendengar berita kematian tentang kita, bila orang sebut itu bermakna untuk orang di atas muka bumi ni mungkin ada yang bersedih. Kalau isteri yang terlalu sayang suami mungkin akan meroyan, akan sugul, tak mampu. Mungkin akan rasa berduka cita. Ibu bapa, anak-anak, kawan-kawan, teman-teman. Jika dia seorang majikan mungkin akan rasa sedih. Jika dia seorang pemimpin mungkin rakyat akan berkabung untuk beberapa hari untuk urusan sebelum menunggu urusan pemakaman. Mungkin akan datang tetamu-tetamu daripada luar negara sebagai satu penghormatan kepada jenazah di saat-saat akhir sebelum dikebumikan, sebelum dimasukkan ke dalam kubur untuk pergi buat selama-lamanya. Jadi tuan-tuan di atas muka bumi mungkin kelihatan jenazah tenang, tidur terbaring kaku, tidak ada nyawa, dan mungkin lihat keluarga bersedih. Tapi sebenarnya ulama beritahu ketika itu roh kita dalam keadaan sama ada gembira ataupun ketakutan. Ketakutan yang teramat sangat. Kerana apa? Ketika itulah kita dah nampak dah apa yang akan kita hadapi di alam kubur kita. Bila kita mati di alam roh ni, ketika jenazah kita diuruskan, dimandikan, dikafankan, ketika itu roh kita sudah diperlihatkan keadaan kubur yang bakal kita duduki untuk selama-lamanya. Sebagai persinggahan ke alam yang kedua. Di alam yang berikutnya. Sebab apa? Sebelum ni kita berada di alam roh untuk berjuta-juta tahun. Tak tahu bila, berapa lama kita pun tak tahu. Untuk berjuta-juta tahun kita semua duduk di hadapan Allah SWT. Kita semua duduk di hadapan Allah SWT. Allah tanya kita soalan, alastu bi rabbikum, siapa Rabb kamu? Ketika itu roh kita, roh Fir'aun, roh Nabi Adam, roh Nabi Muhammad SAW, semua roh-roh manusia berada dalam satu tempat. Tapi semua keadaan tu kita di alam roh, dalam bentuk cahaya, tidak ada jasad. Jadi tak kenal muka satu sama lain. Tangan tak ada, kaki tak ada, duduk dalam satu kawasan. Mungkin bilik, mungkin apa, wallahu a'lam bisawab, itu rahsia Allah. Tapi Allah cerita dalam Quran, kita semua di alam roh. Allah cerita dalam Quran, soalan yang Allah tanya pada setiap kita. Ketika tu Fir'aun pun waktu tu dalam roh yang baik, tak ada kejahatan pun, sebab dia pun tak nampak dunia lagi. Dia pun belum kenal dengan pangkat, dengan harta, belum kenal dengan duit, belum kenal dengan itu ini lagi. Semua mengaku di hadapan Allah, qalu bala syahidna. Bahkan kau ya Allah, Rabb kami, kaulah segala-galanya. Bila Allah tanya alastu bi rabbikum, Allah dalam Quran, Allah bahasakan dirinya sebagai Rabb. Rabb ni kita kena faham bukannya Tuhan yang dimaksudkan oleh orang-orang yang bukan Islam. Mereka menganggap matahari Tuhan, tiang elektrik Tuhan, patung Tuhan, semua Tuhan. Tapi Allah nak kita faham, Allah istilahkan sebutan dirinya sebagai Rabb. Alastu bi rabbikum. Rabb ni
adalah satu erti kata yang merangkumi segala-galanya dia. Yang maha mencipta dia, yang maha memiliki dia, yang maha mentadbir dia, yang maha beri rezeki dia, yang maha menghidupkan, yang maha mematikan, yang maha menyakitkan, yang maha menyembuhkan, yang maha menyihatkan, yang maha mengkayakan, yang maha memiskinkan, yang maha memuliakan, yang maha menghinakan, segala-galanya dia. Itu bahasa erti Rabb. Sebab tu dalam Al-Quran, surah pertama kita baca sebagai ibu Al-Quran siapa? Apa dia? Surah Al-Fatihah. Macam mana kita baca Al-Fatihah? Apa ayat dia? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji-pujian hanya bagi Allah. Rabb sekalian alam. Rabb ni yang mentadbir seluruh alam ni sebenar-benarnya. Walaupun kita nampak di Malaysia kita ditadbir oleh kerajaan itu, kerajaan ini, di negeri itu, kerajaan itu. Sebenar hakikat yang sebenar seluruh isi alam ini. Bukan bumi saja. Langit, bumi, di bawah bumi, di atas langit. Sampai langit ketujuh, sampai ke arasy Allah. Semua ini merangkumi disebut sebagai dunia. Sebagai dunia yang ditadbir oleh Allah. Tidak ada makhluk. Dan Allah tidak pernah buka tender untuk siapa nak jadi subkontrak Allah untuk bantu Allah. Contohnya ikan-ikan yang berjuta-juta di tengah lautan dalam tu. Ini kita dah setakat ni kita meniaga ikan kembung pelaling, dah berapa banyak ikan kita jual. Kita bawa balik kadang satu kotak tu 20 kilo. Kita kadang bawa 4 kotak, 5 kotak, lebih kurang 100 kilo. Kita rasa banyak ni nak jual ni. Di sisi Allah 100 kilo tu Allah Akbar. Kita baru bela beberapa ekor ikan di dalam akuarium. Kadang kita konon letak di Instagram pencinta ikan. Fish lovers. Kita pun cerita pengalaman. Saya bela ikan piranha pula. Ikan apa? Ikan kelisa kan. Yang orang kata konon ada bawa luck lah kan kalau kita jaga. Ada yang cerita saya beli ikan ni pada kecil, beli harga ikan 500. Habis duit untuk ikan tu sampai besarnya lebih kurang. Ada yang habis sampai beribu untuk makannya saja. Pencucian akuarium dia. Baru seekor kita jaga. Kita dah rasa kecoh. Semalam kemarin ada isteri saya beritahu, dia baca dekat satu laman web tu, orang tu cerita dia ada lebih kurang 15 ekor kucing. Kos dia memelihara kucing dia jaga, dia habis lebih kurang 30,000 untuk tempoh 5 tahun. Setahun. Untuk pemeliharaan penjagaan kucing dia habis 30,000. Makan, mandi apa semua, servis bagi bulu kembang. Baru 15 ekor. Bayangkan tuan-tuan, dalam laut tu bukan ikan kembung pelaling je ada. Beribu spesies ikan yang kita tak pernah tengok pun ada. Dan setiap satu spesies tu bukan lahir seekor je. Contoh kalau kita pergi kat kilang kereta Proton Saga kan. Untuk satu model Proton Wira aerobik lah contoh. Berapa juta unit yang diorang boleh hasilkan, producekan untuk dijual ke seluruh dunia. Tak sampai juta rasa. Bukan semua orang nak pilih kereta yang sama. Ini Allah SWT cerita dalam Quran. Allah punya sifat maha pencipta ni, Rabbul Alamin. Allah Khalik, Allah maha pencipta. Allah Malik, Allah memiliki. Allah maha memelihara. Dan Allah Razik, Allah maha memberi rezeki pada seluruh makhluk-makhluknya. Diceritakan dalam kisah riwayat Nabi Sulaiman alaihissalam. Nabi Sulaiman bin Nabi Daud kan, dia anak Nabi Daud. Dia cerita satu ketika Nabi Sulaiman ni Allah uji dia. Dalam banyak-banyak Nabi dan dalam banyak-banyak Rasul, 25 yang wajib kita ketahui, Nabi Sulaiman ni antara list nama Nabi yang diberi ujian, yang diuji dengan kekayaan. Nabi-Nabi lain semua menghadapi jalan dakwah dengan mujahadah, susah payah, sampai kita kenal nama 5 Nabi Ulul Azmi. Nabi Ulul Azmi ni 5 Nabi yang mana mereka ni special. Kita tahap VVIP lah. Nabi lain semua VIP. Tapi 5 Nabi ni up sikit VVIP. Sebab 5 orang Nabi ni, dia punya perjalanan dakwah dia terlalu susah, terlalu mujahadah. Ini bermakna syarat untuk kita nak letak diri kita sebagai kekasih Allah bukan dengan senang lenang. Kenapa 5 orang Nabi Ulul Azmi ni? Sebab mereka punya jalan dakwah terlalu susah payah, mujahadah. Dibenci, dihina, dicaci, dimaki. Siapa Nabi Ulul Azmi?
Mula-mula Nabi Nuh alaihissalam. Macam mana kehidupan Nabi Nuh? Diuji sebagai Nabi dan Rasul. Bukan dibenci oleh kaum dia saja. Bahkan isteri dan anak dia pun turut membenci dan memusuhi dia. Bahkan jadi penghalang kepada jalan dakwah. Menghasut kaum-kaum Nabi Nuh ketika itu. Ketika Nabi Nuh buat dakwah. Nabi Nuh ni buat dakwah ketika usia dah tua. Lebih kurang, bukan lebih kurang, Allah cerita dalam Quran, kurang 50 tahun cukup 1000 tahun. Tempoh dia buat dakwah tu 1000 tahun. Laila wan nahar, siang dan malam dia buat dakwah. Ketika dia buat dakwah, jumpa kaum-kaum dia, jomlah beriman kepada Allah. Kenapa kamu buat maksiat? Kembalilah kepada Allah. Diterangkan, kita ni dicipta oleh Allah. Apa Nabi Nuh bagi tahu? Ketika dia buat dakwah, bayangkan isteri dan anak dia duduk kat belakang. Dia tak payahlah aku dengar cakap orang tua nyanyuk tu. Elok-elok kita dah sembah Tuhan nenek moyang kita, dia ajak kau sembah Tuhan tak nampak. Ada elok isteri dan anak-anak dia. Menghasut orang-orang, tak payah dengarlah cakap bapak aku ni. Kau percayalah cakap dia. Tu ujian untuk Nabi Nuh. Sehinggakan bila Allah SWT makbulkan doa Nabi Nuh, ketika tu dia memang dah tak tahan sangat dengan perangai kaum dia. Maka Allah kata untuk besok pagi akan ku datangkan banjir besar. Tapi dengan syarat kau kena, bukan besok pagi, dalam tempoh sekian-sekian. Maka Nabi Nuh AS kena, Allah perintah untuk buat kapal. Buat kapal. Tapi bukan buat kapal kat tepi laut atau sungai. Kalau kita sekarang ni kena buat kapal, kena tepi laut, tepi sungai, supaya bila dah siap, senang nak dilayarkan kan. Ini buat atas gunung. Jadi orang-orang yang tak faham akan cakap, apa gila Nabi Nuh ni? Dah lah nak jadi Nabi, perasaan Nabi, ajak sembah Tuhan yang tak nampak. Lepas tu buat pula kapal atas gunung. Apa gila buat kapal atas gunung, nak belayar macam mana? Diejek-ejek. Bahkan bila kapal tu dah siap, dah lah diejek. Kaum dia pula ramai-ramai sepakat pergi buang taik dekat kapal dia. Allahu Akbar. Kalau kita agak-agak tuan-tuan macam mana? Nak ajak orang keluar 3 hari. Okey dek, dah siap dah. Kita ni nak keluar 3 hari. Beg semua dah siap. Bukan budak tu datang bawa beg. Bawa kawan-kawan. Kita berak dalam kereta abang DJ ramai-ramai. Macam mana kalau kita kena? Macam itulah Nabi Nuh. Diuji oleh Allah SWT. Diberak ramai-ramai. Namun begitu Nabi Nuh teruskan dakwah dia. Sebab Allah bagi tahu dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhallazina amanu in tansurullaha yansurkum wa yusabbi aqdamakum. Hai orang beriman, jika kamu bantu agama Allah, kamu buat dakwah, ajak orang kepada Allah, biarpun dalam keadaan susah, payah, dikeji, dibenci, dihina, dikecam dan macam-macam, in tansurullaha wa yusabbi aqdamakum. Allah akan bersama kamu. Allah pasti akan bantu kamu. Dia nak bantu agama Allah ni bukan dengan cara solat, puasa. Itu untuk diri kita. Kita solat, kita puasa, pergi haji, bayar zakat untuk keselamatan kita di akhirat. Tapi cara nak bantu agama Allah ni, bawa orang lain kepada Allah. Walaupun Allah begitu, Allah tak berhajat dengan kita pun sebenarnya. Untuk sebarkan Islam ni, Allah tak berhajat pada siapa-siapa. Allah tak berhajat pun pada Nabi-Nabi pun sebenarnya. Allah Maha Kuasa. Allah kata kun fayakun, malam ini, hari ini, pagi ini, sebelum zuhur ni, satu dunia boleh beriman, Allah boleh buat. Contoh kan, ini kalaulah kita tiba-tiba kita nak ajak kawan kita tu semayang lah. On the way kita nak pergi, bukankan kawan kita yang kita nak ajak, satu taman dia tahu-tahu semua dah beriman. Kita pun pelik. Allah tak perlu kita pun sebenarnya. Cuma Allah nak bagi peluang, nak muliakan kita, nak bagi peluang kepada kita supaya di akhirat kita dapat kejayaan yang agung. Allah begitu untuk orang yang bangkit dengan kerja dakwah. Ni bukan ikut jalan tabligh. Tabligh itu sifat. Sifat para rasul. Sifat para nabi. Siddiq amanah, tabligh fatonah. Mana ada Allah cerita dalam Quran nak buat dakwah kena ikut puak tabligh lah, puak itulah, puak ini. Dakwah itu perintah Allah. Membawa sifat tabligh. Apa itu sifat tabligh? Maksud dia sifat suka menyampaikan, suka mengajak, suka menyeru manusia kepada kebesaran Allah, kehebatan Allah. Ajak manusia yakin kepada janji-janji Allah. Ajak manusia yakin dengan perintah-perintah Allah, mentaati perintah Allah, membenci larangan-larangan Allah. Itulah sifat tabligh. Ini kata, kau dianggut ya tabligh. Kau dah bawa dakwah ketuk pintu, jumpa orang tepi. Ni tabligh ni. Sebenarnya tuan-tuan, semua orang ada sifat tabligh. Contoh mak kita dulu masa kita kecil. Namirul, main bola balik awal kan, nak maghrib. Kan boleh ikut ayah kau pergi masjid tu. Tak pun pagi raya selalu kan. Siap ni, tak kira nak
Nak takbir raya lagi, nak semayang raya, tak siap-siap lagi. Makna dialog mak kita tu mengajak kita kepada pergi rumah Allah. Tak pun masa kecil kata, makan baca bismillah tu. Kan? Kadang kita makan lapar masa kecil, mana kita tahu penting tak penting. Tapi mak kita ingatkan kita baca bismillah makan. Jangan pelahap sangat. Mana dia ingatkan kita untuk baca bismillah. Itulah sifat tabligh. Tak pula orang kata, kau ajak anak kau baca bismillah makan. Oh, rekod tabligh ke? Tak. Makna mak kita dah ada sifat tu. Bapak kita hantar kita pergi sekolah elok-elok. Jangan jadi gangster pula kat sekolah. Jangan kau kacau anak dera orang ponteng sekolah isap rokok ke. Mana bapak kita mencegah kita pada lakukan keburukan, kemungkaran. Itulah sifat tabligh. Yang kita tak sedar. Kenapa kita tak sedar? Sebab kita kena tipu dengan iblis. Iblis tak suka kita buat dakwah, maka dia tipu, hasut kita. Janganlah buat dakwah, kau panggil kau tabligh. Nanti orang kecam kau, kluster tabligh lah itu. Takut dengar nama tabligh tu. Dengar tabligh takut. Padahal itu sifat Rasul. Dan sifat unggul Nabi Muhammad SAW adalah sifat tabligh. 13 tahun di Mekah sebelum turunnya perintah solat, sebelum datang perintah solat ketika peristiwa Isra' Miraj, apa kerja Nabi buat? Dakwah. Mendakwah dan mentabligkan manusia kepada Allah. Tapi ini kenapa rata-rata umat Islam dengar tabligh takut, dengar tabligh pandang hina, dengar tabligh kluster tabligh. Macam tu iblis punya, kita yang manusia ni. Dia bukan suruh kau buat judi, bukan suruh kau buat maksiat, bukan suruh kacau anak doang, dia suruh kau benci apa yang Nabi pernah buat je. Sebab tu kalau kita baca di masjid-masjid, separuh masjid dia ada gantung kat dinding. Kan? Kutubah terakhir Nabi. Kutubah wida. Haji yang terakhir Nabi pergi sebelum Nabi wafat, dia panggil haji wida. Haji terakhir dan ada kutubah haji wida. Dalam kutubah tu, di awal-awal Nabi mula, kepada kamu yang datang ini, sampaikan kepada yang tak hadir. Makna Nabi suruh tablighkan apa yang Nabi sampaikan dalam ni, kutubah ni, sampaikan kepada yang tak hadir. Contoh macam ni lah, contoh saya duduk sini, kita duduk ni, pada kawan semua, lepas ni sampaikan apa yang Abang DJ sampai pada kawan-kawan. Lebih kurang macam tu. Lepas tu baru Nabi cerita, hendaklah kamu jaga solat, hendaklah puasa, zakat, haji, dan hendaklah kamu melayani isteri-isteri kamu dengan cara layanan yang terbaik. Dia ada hak ke atas kamu, kamu pun ada hak ke atas dia. Lepas tu sebelum tutup kutubah tu, Nabi warning lagi sekali, kepada kamu yang tak hadir, kepada kamu yang hadir ni, sampaikanlah kepada mereka yang tak hadir, dan mereka itu nanti pun bila dah dapat, mereka pun kena sampaikan pada yang lain, pada yang lain tu pun sampaikan pada yang lain, sampailah orang yang terakhir. Mudah-mudahan mereka yang terakhir mendengar ni lebih faham pada mula-mula yang sampaikan. Mana 2 kali Nabi repeat pasal dakwah. 2 kali Nabi repeat, itu makna penting tugas dakwah ni tuan-tuan. Nabi ulang 2 kali, mula-mula awal khutbah yang datang ni, nanti sampaikan kepada yang tak datang. Dan Nabi pun cerita, antara kehidupan kena solat, kena tu, cuba cari dalam Google pun ada, boleh cari. Tak pun pergi mana masjid ada gantung. Bukan semua masjid, setengah masjid ada. Khutbah haji wida Nabi. Baca balik khutbah Nabi tu, apa benda yang Nabi ulang sampai 2 kali. Nabi suruh jaga solat, tutup aurat, apa semua dalam tu, layan isteri, semua sekali Nabi. Tapi untuk dakwah, opening dengan closing Nabi ulang 2 kali. Makna benda ni penting tuan. Dakwah ni ibarat macam orang kaitkan dengan beras dengan padi lah. Ramai orang jual beras. Tapi kalau dah tak ada orang nak tanam padi, agak-agak beras habis tak? Ramai orang belajar ilmu nak tanam, nak jual beras. Belajar pergi ambil kursus nak jadi peniaga jual beras. Beras itu, beras siam, beras ni, beras apa tu? Beras buat nasi biryani, beras apa? Tak kisahlah beras apa kan? Tapi kalau dah tak ada orang nak tanam padi, mana mungkin datangnya beras lagi? Sebab lah kan? Macam tu juga, ramai orang boleh ibadat, ramai orang boleh belajar ilmu. Tapi jika tak ada orang buat dakwah, orang ibadat ada ilmu, lama-lama mati. Tak ada orang buat dakwah, makna tak ada orang baru masuk dalam Islam. Agak-agak Islam jadi apa? Tinggal nama. Islam hanya tinggal nama saja. Sebab tu dakwah ni penting tuan-tuan. Bukan kita nak suka-suka orang hina kita. Sebab memang perjalanan dakwah ni, ujian dia memang akan dihina.
Perjalanan seluruh Nabi-Nabi, Nabi Ulul Azmi tadi, Nabi Nuh, kedua Nabi apa? Nabi Musa. Macam mana keadaan hidup dia untuk menjadi seorang rasul daripada dia lahir lagi dah diuji. Ketika dia lahir, ketika itulah Fir'aun buat keputusan untuk bunuh seluruh bayi-bayi lelaki. Lepas tu dia punya pembantu kata, mana boleh Raja Fir'aun. Kan? Kalau bunuh bayi-bayi lelaki semua, tak ada keturunan lah kita. Okey, macam tu, tahun yang ganjil, bayi-bayi lelaki dibunuh. Tahun yang genap, tak payah dibunuh. Supaya continuous. Zuriat tu boleh dikontinue lah kan. Tapi dalam keadaan yang tak terlalu ramai. Sampai macam tu Firaun buat undang-undang. Tahun yang ganjil. Kalau contoh macam ni tahun 2020 tak ada yang kena bunuh. Tahun depan 2021 ujung tu angka ganjil. Bersedialah siapa ada anak lelaki akan dibunuh. Dan Allah SWT tunjuk pula maha kehebatan Allah. Nabi Musa pula lahir tahun yang ganjil. Allahu Akbar. Tapi Allah SWT punya maha kaya. Mak Nabi Musa sampai risau bimbang. Macam mana ni ya Allah. Kau lahirkan anak aku pula ketika tahun yang ganjil ni ya Allah. Maka Firaun pun tahun yang ganjil tu semua tentera-tentera pergi rumah ke rumah. Buat gash. Pergi cari mana ada bayi lelaki tangkap buang. Ketika itu mak Nabi Musa dalam keadaan keliru. Takut, risau, bimbang. Maka Allah SWT hantar Jibril AS. Beritahu dekat mak dia, Allah perintah suruh ambil anak kau letak dalam satu balang air. Dan nyalakan api di bawahnya. Allahu Akbar. Agak-agak kalau kita lah dalam keadaan takut darurat macam ni. Kan, dengan musim masalah COVID ni. Datang pula satu ustaz. Kena simpan anak awak dalam balang tu. Nyalakan api. Agak kita nak buat tak? Gila letak baby dalam balang air pula tu. Nak bernafas. Macam mana pula tu? Dibakar pula api. Tak hangus anak aku jadi rebus macam ikan gembung tu. Rebus ikan gembung nak bagi kucing makan. Lunyai daging ikan gembung tu. Tapi kerana mak dia yakin itu perintah Allah, mak dia buat. Dan Allah bagi keyakinan. Allah sampaikan wahyu melalui Jibril, bagi tu dekat mak dia, sesungguhnya Allah yang maha memelihara. Allah yang maha menghidupkan, Allah maha mematikan. Maka mak dia pun letak anak dia dalam tu. Nabi Musa lah waktu tu dihidupkan. Jadi bila datang tentera Firaun cek rumah, tak adalah dia cek dalam balang tu. Dia pun tak terfikir, takkanlah baby dalam balang ada api. So cik ada baby? Tak ada, saya tak ada lahirkan anak pun. Okey, clear, selamat. Lepas tu dah settle, keluarkan Nabi Musa. Untuk besok pula, macam mana pula besok kalau datang tentera? Dia bukan tentera yang sama. Besok tentera lain pula. Dia tak tahu rumah tu semalam dah cek, dia pun datang juga. Untuk hari yang berikutnya, Allah perintah mak Nabi Musa buat apa? Letak Nabi Musa dalam satu kotak, seal cukup-cukup, chop fragile. Jangan mudah pecah, lebih kurang macam kita dapat barang Shopee yang barang kaca kan. Ada tulis fragile kan. Lebih kurang macam tu lah. Kedap udara, di packing selotip cukup-cukup. Ingatkan simpang bawah katil. Allah suruh mak dia letak dekat sungai. Allahu Akbar. Letak dekat sungai, hanyutkan dekat sungai. Kau agak-agak. Takut-takut anak kau berjangkit dengan COVID. Keluar satu undang-undang, keluar bawa anak semua pergi kat sungai, hanyutkan kat sungai. Dalam hanyut kat sungai, letak dalam kotak tak ada udara pula tu, selotip kau-kau. Mak Nabi Musa mula ragui. Tapi Allah bagi keyakinan pada dia, sungguh Allah yang menghidupkan, Allah yang mematikan, Allah yang memelihara. Jangan risau makcik. Buat aja, Jibril kata. Ini perintah Allah. Sebab anak kau ni satu hari bakal jadi Nabi. Allah tahulah nak jaga perjalanan hidup dia. Maka mak dia pun letaklah dekat sungai. Kehebatan Allah mengatasi segala-gala kehebatan makhluk. Kotak Nabi Musa yang kat dalam tu tadi mengalir lawan arus sungai pula. Kalau ikut fitrah kan kita tengok air benda yang lalu kat sungai ni letak duit dia akan ikut sungai kan. Cuba kalau letak duit kat sungai, duit tu boleh pergi lawan arah. Kan? Mungkin gambar kat duit tu berenang ke kan. Kan. Allahu Akbar, subhanallah, hebat Allah SWT. Lagi mak dia risau. Boleh hanyut lawan sungai, pergi ke mana? Masuk istana Firaun. Lagilah mak dia pening. Ya Allah, aku sebenarnya nak minta selamatkan anak aku pada jumpa Firaun ni. Allah hantar masuk istana Firaun pula tu. Allahu Akbar. Tak boleh diterima akal tuan-tuan. Perintah Allah ni kita tak boleh ikut logik. Macam musim COVID ni. Kalau Allah dah kata semayang rapat-rapat, datang masjid semayang berjemaah ni, ada fadilat-fadilat yang Nabi dah bagi tahu. Tak yalah kita fikir ikut logik saintis tu, kena jarak-jarak. Kita kena yakinlah perintah Allah tu pasti ada kejayaan. Kalau saintis tu nak bagi pendapat, biarlah dia saintis, dia tak ada Quran, dia tak ada Allah.
Dia ikut otak dia, yang dia faham, dia belajar. Okeylah, kita pun tak nak sangkal, biarlah itu dia faham. Dia belajar tentang tu. Tapi kita yang yakin, kenalah yakin insya-Allah. Bayangkan Nabi Musa, sebab tu Allah bagi tu Quran ni jalan-jalan cerita untuk orang-orang yang beriman kepada perkara yang gaib. Bula ghaiba fi, untuk orang-orang yang yakin dengan janji-janji Allah. Kehebatan Allah. Kehebatan Allah ni gaib, tak nampak. Kehebatan orang sadar nampak, badan sadar pergi angkat besi. Oh, sadar nampak kehebatan dia. Ni kehebatan Allah. Allah pun kita tak nampak. Tapi kehebatan Allah tu kita kena yakin. Melalui apa? Melalui bila kita yakin dengan perintah-perintah dia. Allah perintah solat, kita jagalah solat. Sebab Allah janji, hayalal solah, hayalal falah. Pasti ada kejayaan. Kejayaan macam mana? Terpulanglah dekat Allah. Allah nak bagi duit berjuta ke? Allah nak kata miskin tapi tak lapar-lapar ke? Allah boleh buat ada orang dia miskin tapi dia jaga solat. Setahun tak makan pun Allah boleh bagi dia kenyang. Sebab kekenyangan itu pun datang pada hazanah Allah. Lapar pun datang pada hazanah Allah. Lapar, kenyang bukan ada pada makanan. Makanan tu tak ada apa sifat. Sifat dia zero. Sama ada dia bermanfaat pun dengan izin Allah, mudarat pun dengan izin Allah. Kalau Allah hantar istana Firaun, dijumpai oleh pula isteri Firaun Asia. Dia pula jumpa di tengah mandi-mandi dengan dayang dia dekat tepi sungai kan. Yang ada dekat dalam kawasan istana. Kan? Dia pun ambil, comelnya. Dia pun tak ada anak. Maka Firaun pun dapat tahu, adinda ku sayang, kenapa ambil baby ni? Bukan baby lelaki tahun ganjil ni kena bunuh ke? Dan Firaun pula, kenapa sangat dia geram dengan baby lelaki? Dia punya Tok Nujum yang otak singkat ni, dia kata dia dapat mimpi bahawa satu hari akan datang bayi lelaki ni lahir, dia akan menjatuhkan kerajaan tuanku. Maka dia risau, dia pun tak tahu baby yang mana. Tu yang dia nak bunuh semua baby lelaki tu. Dia takut baby ni bila besar akan jadi nabi, akan hancurkan kerajaan dia. Dia punya takut hilang tahta dia, sampai dia buat perintah macam tu. So bila dia terkejut lah bila tengok bini dia, dia suruh pergi bunuh baby lelaki. Tengok bini dia sendiri dukung baby lelaki. Mana dapat ni? Tak tahulah, tiba-tiba hanyut dalam kotak ni dengar suara nangis. Oh, tak boleh dinda, bunuh. Seorang raja tetap manusia juga. Walaupun Firaun pernah mengaku diri sebagai Tuhan, dia tetap fitrah dia manusia, dia ada nafsu. So bini dia ugut. Okey, nak buang boleh. Seminggu tak payah tidur sama. Tidur seorang-seorang. Oh, seorang suami kalau bini cantik cakap macam tu, okeylah ya, okeylah Ling, cakaplah, ambillah baby ni jaga. Maka dia pun ambil jaga. Tapi Firaun punya firasat tu Allah bagi juga. Kanda rasa inilah baby yang bakal nak jatuhkan. Alah, bini kata, apalah tuanku kanda. Baby boleh buat apa? Baby ni pun macam blur-blur je tengok kan. Tapi bila, mari sini kanda cuba pegang. Bila Firaun dukung je, Nabi Musa mata tengah baby, tarik janggut dia. Tarik janggut dia. Tengok. Kecil-kecil lagi dah nampak dah. Alah kanda, budak-budak mestilah dia geram tengokkan janggut kanda tu handsome. Okeylah, bagi jaga. Sampai dia membesar dalam istana. Waktu tu mak dia memang risau. Ya Allah, macam manalah anak aku dalam istana. Dalam masa yang sama, kakak Nabi Musa bekerja sebagai guna macam tukang masak ke apa di istana Firaun. Jadi setelah bini dia jaga, biasalah baby nak susu mak kan. Nangis punya nangis. Firaun dah pening. Panggillah kebanyakan perempuan-perempuan yang mana yang ada susu badan. Makcik dah bersalin. Dah ada anak saya mati. Okey, tolong susukan baby ni. Dia tak nak. Allah buatkan Nabi Musa waktu tu ketika baby, dia tolak nenek tu. Kicap bunting dia tolak. Itu kan lebih kurang kan. Kata, baby ni ada. Tak nak. Nangis. Sampai dia terpaksa buat keputusan. Buat pengumuman barang siapa yang boleh jaga baby ni. Bagi susu je. Akan jadi ibu susu dia. Maka kakak Nabi Musa yang dengar pun balik rumah cerita. Mak, dekat istana tu ada satu baby mak. Kan? Pemaisuri raja jumpa, tak ada mak dia. Dia nangis nak susu. Mak pun, adik tak ada kan? Mak pun ada. Okey, mak dia pun pergi. Pergilah jadi salah satu perempuan yang dijemput. Bila tiba turn mak Nabi Musa, nak pula Nabi Musa minum. Mak dia, Allah gerakkan. Jadi Nabi Musa, Firaun pun tak tahu itu mak dia. Maka Allah SWT gerakkan hati Firaun. Okeylah makcik, start pada hari ni makcik boleh datang istana. Ulang hari, ulang datang hari kan. Untuk susukan baby ni. Tengok kehebatan Allah SWT. Daripada tadi mula-mula Allah pisahkan
Allah bagi satu macam gambaran yang menakutkan. Anak dia hanyut kat sungai, masuk istana Firaun. Last sekali Allah pulangkan balik. Mak dia sendiri dapat masuk istana Firaun bagi susu ke anak dia. Cuma syarat, jangan pecah rahsia. Jangan begitu. Ni anak aku. Kan? Allahu Akbar. Allah cerita kat mak dia. Allah cerita Quran. Allah pulangkan balik. Kata juga kita keluar 3 hari, 4 hari, 4 bulan. Bukan nak tinggal anak bini. Untuk belajar mentaati perintah Allah. InsyaAllah satu hari Allah akan pulangkan balik. Kalau tak kat dunia, akan jumpa di akhirat buat selama-lamanya. Daripada orang berkepit tiap-tiap hari, tapi semayang tak jaga time maghrib tu lah, kepit dengan bini, pergi Tesco, pergi shopping itu ini, maghrib hanyut, balik-balik isyak pun dah nak, dekat pukul 12 malam baru nak qada maghrib, nak qada isyak. Bini memang rasa ya aku dapat suami the best, update kan. Kan? Upload dekat story IG, dapat suami yang penyayang, suami yang bagi belanja barang dapur. Dia tak sedar tu, hanya untuk menunaikan kehendak dia, suami dia tinggal satu perintah Allah. Dia tak tahu perbuatan itu mungkin maksud dunia, mak bapak mertua akan happy. Bagus menantu kita tu. 2-3 hari sekali bawa anak kita pergi shopping, beli barang dapur. Nak juga kita pergi KL tu tengok menantu kita, anak cucu semua kan. Nak tengok menantu kesayangan. Tapi dia tak sedar menantu dia meninggal satu perintah Allah. Tinggal solat. Jenayah yang paling berat di sisi Allah, orang yang lalai dalam solat. Yang tak jaga solat, yang tinggal solat. Itulah jenayah paling besar di sisi Allah. Sebab solat ni bukan tanda kita dah baik. Perintah Allah, solat ni sebagai bukti hamba tu mengaku dia beriman kepada Allah dan dia mengaku Allah itulah Maha Pencipta dia. Yang boleh selesai semua masalah dia. Allah kata dengan solat tu cara nak buktikan kita ni hamba dia. Tak ada Allah kata kamu dah solat tu dah baik. Belum. Tapi barang siapa jaga solat, ada janji Allah. Inna solat tanha anil fahsya'i wal munkar. Barang siapa jaga solat, dengan solat tadi Allah akan bantu dia untuk mencegah diri daripada fahsyak dan munkar. Sebab tu dia bukan datang istilah dah baik baru nak solat. Tak apalah, aku tak ikhlas lagi, nanti aku ikhlas baru aku solat. Macam-macam pendapat ini. Sebenarnya tak. Kita jahat macam mana pun, kita kena usaha untuk istiqomah jaga solat. InsyaAllah satu hari, tak mungkin tahun depan, lagi 2 tahun, tak pun seminggu, 2 minggu. Tengok kesungguhan macam mana kita jaga solat kita, wuduk dia, bacaan Quran kita dalam solat tu, dengan zikir-zikir dia, dan berdoa selepas solat fardu ni. Mungkin kita jaga tu, Allah akan buat keputusan. Mungkin awal tahun depan, tiba-tiba Allah bagi kita, tiba-tiba nak berubah. Sebab hidayat ni milik Allah. Tapi Allah bagi syarat. Hidayat tu, reject lah. Jadi tuan-tuan yang mulia, ini antara jalan-jalan cerita para Nabi Ulul Azmi untuk mendatangkan keyakinan pada kita jika kita selalu cerita pasal benda ni. Ini kita banyak cerita. Beli surat khabar, satu berita tu macam viral, kita boleh ulang dekat 20 orang kawan kita sampai kita yakin benda tu betul, padahal benda tu fitnah. Yang ditulis oleh wartawan, entah wartawan tu mandi hadas ke tidak, kita pun tak tahu. Tak sempat mandi ke tidak, pergi pejabat bangun lewat, balik-balik, sampai pejabat terus buat assignment untuk satu berita, portal, masuk surat khabar, nak highlightkan, viral pula berita tu. Kita pun tak tahu wartawan tu sembahyang subuh ke tidak. Tapi satu dunia boleh percaya dengan tulisan wartawan. Macam saya dulu kerja radio, bagi pengumuman ada jalan jam, semua orang percaya. Lepas tu datang satu call, bang sorry bang, salah lah tadi jalan lain lah bang. Dah okey, saya dapat call daripada orang yang sebenarnya salah, jalan lain yang jam. Dalam hati saya masa tu, aku tak jaga semayang pun, satu Malaysia, satu KL percaya cakap aku. Ni Nabi SAW ni kekasih Allah, utusan Allah. Berapa ramai umat Islam sini yang percaya kata Nabi. Satu orang yang tak jaga solat subuh berjemaah, yang tak jaga solat subuh, dia akan dicampakkan 80 tahun dalam api neraka. Untuk satu hari punya solat subuh. Kalau semalam pun tinggal, kemarin tinggal, berapa hari dah? 8 kali 3, 240 tahun dalam api neraka untuk 3 hari subuh yang kita ni. Kalau seminggu, kalau setahun, 365 hari kalilah 80. Untuk orang yang meninggalkan solat subuh, dia akan dicampakkan sama 80 tahun dalam api neraka. Itu 80 tahun bukan tahun dunia. Tahun dunia kalau kita ikut kalender, satu hari akhirat sama dengan 1000 tahun dunia. Kalau 80 tahun akhirat, setahun ada 365 hari, kali 80 tahun, kali 1000. Untuk satu subuh yang kita tinggal. Tapi berapa ramai orang yang yakin kata Nabi SAW tu?
Itu bab ancaman lah. Kalau bab fadilat pula, kan, selepas subuh, barang siapa baca Allahumma ajirna minan nar sebanyak 7 kali, maka insya-Allah sekiranya dia mati hari itu, dia tergolong di kalangan hamba Allah yang selamat daripada azab api neraka. Berapa ramai kita yang amalkan? Nabi kata siapa selepas solat subuh dengan solat maghrib baca Allahumma ajirna minan nar sebanyak 7 kali. Ini kebacakan surau 3 kali je. Kan? Perasan tak? Surau ke masjid ni imam-imam baca 3 kali je. Allahumma ajinna minan nar, Allahumma ajinna minan nar, Allahumma ajinna minan nar, Allahumma antas salam. Nabi kata 7 kali. Sebab ini kita terlalu murah sangat bagi title ustaz dekat orang. Tengok berjanggut sikit, boleh baca Quran sikit, ustaz. Tengok dekat IG gambar janggut sikit, kopiah sikit, cerita pasal agama sikit, orang kata, Assalamualaikum, Ustaz DJ. Ustaz DJ, dah terang aku kata aku ni bekas DJ radio, dia boleh panggil aku Ustaz. Hanya kerana, macam tu murah. Dia kata, jangan terlalu murah kita menggelarkan nama Ustaz tu. Kalau macam tu, Iblis lagi hebat ilmu pada kita semua. Sebelum dia jadi Iblis, ilmu dia lagi hebat. Malaikat pun tak tertanding amalan dia. Macam tu baik kita panggil Iblis tu Maulana. Dah lah kita malas belajar agama. Senang sangat terpedaya. Orang datang sikit, cerita agama sikit. Oh, dia ni wali ni. Itu yang sampai boleh terpedaya dengan apa tu, yang suruh minum air kasut tu. Siapa tu? Ayah Pin tu. Kenapa? Kebanyakan orang Melayu yang terkesan. Itulah kita. Sebab tu hari ni kita nak selamat pada fitnah-fitnah macam ni, kita jangan terlalu cepat percaya. Yang kita boleh taksub hanya dengan Nabi SAW saja. Walaupun awak-awak semua nampak saya boleh cakap agama pagi ni, jangan oh ni Ustaz DJ. Oh DJ ni dah baik dah ni. Satu hari Allah tunjuk buruk saya. Oh macam ni kau Ustaz. Siapa suruh kau percaya kat aku? Kan? Kita cerita agama ni bukan tanda kita dah baik. Kita cerita agama ni untuk wujud suasana supaya cerita agama tu masuk dalam hati kita. Diceritakan lagi dan lagi. Jadi agama ni untuk bercerita tentang masalah iman, semua orang boleh cerita. Cuma bab ilmu kena rujuk pada ulama' yang bertugas. Kalau kita tak faham tajwid, jangan kita cerita pasal tajwid pula. Kita bukan ulama' yang bertugas melakukan tajwid. Kita tak pakar tu. Tapi untuk bab iman, semua orang diwajibkan untuk cakap iman. Kanak-kanak umur 5 tahun pun boleh cakap dan kita tak boleh kata salah. Contoh, ayah kerja. Yang ayah kerja nak cek duit. Tak apa, Allah bagi rezeki. Kita tak boleh kata, kau jangan nak ajar bapak. Kita kena benarkan cakap dia sebab dia cakap iman. Allah yang bagi rezeki. Betul lah tu. Memanglah kita bekerja. Kita berniaga tapi hakikat rezeki tu Allah yang bagi. So kalau anak 5 tahun cakap macam tu, kita kena benarkan cakap dia. Tak ada timbul kau budak-budak nak ajar ayah. Hidup baru setahun jagung, aku makan garam dulu. Dia bab iman, tak ada kira siapa cepat, siapa lambat. Kalau bab ilmu mungkin. Kalau anak kita, ayah tadi ayah solat macam tak betul. Umur 5 tahun anak ayah dah tahu betul tak betul. Baru kena rujuk dengan ustaz-ustaz. Pagi tadi saya sembahyang subuh, anak saya umur 5 tahun boleh tegur yang tak betul. Kena rujuk dengan ulama'. Jangan suka-suka percaya cepat-cepat. Tapi kalau bab iman, kena confirmkan on the spot. Ayah, tadi mama masak, mama letak garam, letak tomato, masak ayam kari. Tapi ayah yang bagi sedap Allah kan? Benar anakku, benar Allah yang bagi sedap. La ilaha illallah. Itulah maksud dia. Dah sampai dah kita Melaka. Bini pun cakap, itulah ayah dah beli kereta baru ni. Cepatlah, kalau pakai kereta lama tak sampai kita. Anak pun cakap, salah tu mama. Bukan kereta yang sampaikan kita. Yang sampaikan kita Allah. La ilaha illallah. Benar anakku, Allah yang sampaikan kita, bukan kereta. Sebab tu kalau kita lalu highway, orang baru beli kereta baru, baru keluar pada showroom BMW 5 Series. Sampai kat nilai, enjin terbakar. Heating, panas, enjin panas. Lalulah kereta kancil. Padan muka BMW. Dia rasa kereta dia. Kancil pula sampai depan langgar baku, dia pula pancit. Lalu pula orang naik kapcai. Padan muka. Naik kapcai lagi selamat. Kapcai pun tengok hujan, tak boleh nak jalan, terpaksa berhenti R&R. Kan? Orang naik beca ada payung pula. Padan muka. Kereta BM pun tak sampai, kancil pun tak sampai. Motor pun aku ada payung. Payung pun sama. Tiba-tiba sampai dekat jalan pedas, ada angin lintang, dia pun masuk gaung. Tak sampai. Kan?
Dalam siapa sampai, ada satu brother tengah jalan, tiba-tiba kena langgar kat motor, tergolek, ambulan bawa dia pergi Johor. Dia yang sampai ke Johor, naik ambulan. Yang naik BM tadi tak sampai, naik kancil pun tak sampai, naik motor pun rasa tak sampai, yang naik basikal, ada beca, ada payung pun tak sampai, mamat yang jatuh kat longkang, terpelengok kaki, tak boleh nak bangun, orang call ambulan bawa dia ke Johor, dia yang sampai Johor dulu. Siapa yang sampaikan dia? Allah. La ilaha illallah. Inilah cerita iman yang kita nak kena cerita pagi-pagi. Sebab Nabi SAW bagi tahu, selepas solat subuh ini, Nabi lebih suka, lebih gemar duduk dalam majlis yang membicara tentang kehebatan Allah daripada membebaskan beberapa orang hamba. Zaman Nabi ni kan ada sistem hamba kan? Hamba abdi kan? Macam Hazrat Bilal pun asal daripada hamba. Jadi yang bebaskan dia siapa? Saidina Abu Bakar. Beli dia pada bos dia, ambil dia masuk dalam Islam. Selesai, dia tak jadi hamba lagi dah. Jadi kalau di zaman Nabi tu, satu orang yang boleh bebaskan hamba ni kira macam, real lah, respect lah. Memang yang terbaik lah. Kan? Tapi Nabi kata amalan itu pun, Nabi tak nak buat, lebih baik aku duduk majlis membesarkan Allah. Dia kata aku lebih gemar duduk dalam majlis yang membesarkan Allah, majlis iman yang sebegini, sehingga terbit matahari. Sehingga waktu syuruk kan. Sebelum duha kan ada waktu syuruk kan, waktu matahari terbit. Macam tu juga lepas asar, Nabi kata lepas asar ni aku lebih suka duduk, lebih gemar duduk dalam majlis yang membicara tentang kehebatan Allah, bicara tentang iman daripada bebaskan hamba. Nabi akan duduk sampai nak tenggelam matahari, dekat-dekat maghrib. Macam tu keadaan yang Nabi ajar. Berapa ramai kita yang ikut hadis ni? Berapa ramai kita ikut amalan Nabi tu? Semayang dah ikut dah. 4 rakaat zuhur, 2 rakaat subuh, 3 maghrib, 4 asar, 4 isyak. Ikut dah. Puasa bulan fardu, kita buat Ramadan, ikut dah. Pergi haji kat Mekah, tawaf Kaabah, ikut dah. Tapi kehidupan harian kita ada tak ikut Nabi? Satu ketika Nabi SAW datang ke Masjid Nabawi, tengok sahabat. Di Masjid Nabawi ni dia ada satu pot tau. Ada tanah tu Nabi tinggikan lebih kurang tinggi ni. Lebar dia lebih kurang dalam 6x6 ke 8x8 lah, macam kemah kan. Macam kemah menega tu. Lebih kurang besar macam tu. Dan atas tu adalah ahlul sufah. Mereka-mereka yang ditakdirkan sebagai ahlul sufah. Tak ada rumah, yang tak ada isteri. Anak yatim mungkin. Macam Abu Hurairah masuk Islam kan. Dia tak ada keluarga. Dia duduk di masjid. Dia pun antara tergolong di kalangan ahlul sufah yang duduk di masjid bersama Nabi. Sebab rumah Nabi sebelah masjid. Apa yang Nabi makan, itulah yang mereka makan. Kalau rumah Nabi seminggu tak ada makanan, seminggulah mereka tak makan. Dia panggil Ahlul Sufah. Kan? Ahlul Sufah ni duduk zaman Nabi SAW. Jadi tuan-tuan yang mulia, jadi mereka ni duduk-duduk dalam keadaan ada yang mereka tak ada pakaian. Adalah kain untuk tutup aurat, tutup pusat kan. Atas tak ada baju. Kadang mereka ambil daun-daun kering yang besar tu. Kan dulu ada jenis pokok yang daun besar kan. Dia ambil tutup-tutup badan dia. Tapi Allah SWT perintah Nabi. Satu ketika Nabi datang, Nabi terus duduk dengan dia. Ada sahabat yang sedang baca Quran tu, tengok Nabi datang, dia terus senyap. Kenapa senyap? Teruskan baca. Sahabat kata apa? Seganlah saya. Takkan saya nak baca Quran dekat orang yang Allah turunkan wahyu dekat dia. Dia lagilah power. Kan? Tak apa. Aku diperintah oleh Allah untuk duduk bersama mereka yang mengagungkan Al-Quran. Tak kira siapa. Orang miskin pun siapa. Berapa ramai ulama-ulama kita yang sanggup duduk dengan kita, orang-orang biasa muka macam perompak bank ni. Kan? Tengah-tengah duduk kat masjid berkumpul kan. Baca Quran, okey, kamar baca, tengah betulkan tajwid ke, okey, baca kamar nak dengar. Berapa ramai ustaz yang bagi ceramah tu, baca Quran ni. Saya diperintah oleh Allah untuk duduk dengan kalian semua. Bukan sebab kita kena Al-Quran tu ada dalam majlis tu. Berapa ramai ulama yang sedang menzahirkan hadis ni dalam kehidupan dia. Bila orang tak panggil ulama, marah, panas hati. Kan? Tapi bila tak ikut kehidupan Nabi, nak ikut ulama macam mana? Orang yang dipanggil ulama. Ulama ni sebenarnya dalam kategori inverted comma, dia dipanggil sebagai warisatul anbiya, pewaris para nabi. So waris para nabi ni bukan wariskan harta. Waris seluruh kehidupan Nabi. Kalau Nabi-Nabi semayang macam itulah dia kena semayang. Jadi ulama ni pewaris Nabi Muhammad SAW. Mereka menyambung delegasi Nabi. So delegasi Nabi bukan semata ikut solat, ikut puasa, zakat, haji je. Kena ikut cara Nabi berdakwah tu macam mana. Tak kiralah zaman ni zaman moden ada WhatsApp ke, ada Instagram ke, Facebook ke apa ke. Dakwah cara Nabi kena dijalankan. Agama tak berubah ikut zaman tuan-tuan. Agama ni lagi mulia pada seluruh benda yang ada atas muka bumi. Tanpa agama dunia ni pun takkan ada.
Dan Nabi SAW tidak dihantar untuk ajar umat bisnes, untuk ajar umat buat kapal, untuk ajar umat melenturkan besi macam Nabi Daud, tak ada. Walaupun Nabi-Nabi ada pakar, Nabi Nuh pakar buat kapal, tapi dia bukan maksud dihantar untuk ajar kaum dia buat kapal. Maksud dia pertama dihantar untuk ajak manusia kepada agama. Ini kita tak rasa agama tu penting. Ada orang sanggup gadaikan agama semata-mata nak dapat sedikit habuan dunia. Padahal tanpa agama takkan ada kita kat dunia ni, tuan-tuan. Allah takkan jadikan dunia ni melainkan hanya untuk hantar agama. Allah nak tengok siapa yang ambil produk agama Allah ni. Contohlah kita puncak alam ni yang dulu Felda kelapa sawit. So tidak suruh jadikan puncak alam. Tidak kuhidupkan rumah-rumah puncak alam melainkan untuk promosi, untuk jual saya punya hasil minyak kelapa sawit. So, rupa-rupa kat puncak alam yang beli minyak kelapa sawit saya 2 rumah. Yang lain semua beli minyak masak jenama lain. Tak panas saya tinggal. Weh, kau tahu tak sebab aku nak jual minyak ni lah aku buatkan puncak alam ni. Sekarang ni korang dah duduk puncak alam tak beli minyak aku pula. Berambus. Satu juga. Allah buat dunia ni ada siang malam, ada itu, ada ini. Hanya untuk agama je. Sebab tu Nabi dihantar untuk ajar kita. Setiap kehidupan kita ada kaitan dengan agama. Masuk tandas ada agama. Masuk tandas kaki kiri, keluar tandas kaki kanan. Kalau kencing tak boleh berdiri, kena menyangkung. Kalau menyangkung kencing lain, kalau menyangkung berak kaki lain pula. Itu dipanggil agama. Sebab dalam tandas tak boleh nak berzikir. Jadi kita mengingat Allah dengan cara amalkan sunnah dalam tandas, itulah kita berzikir. Macam tu Allah punya terperinci, dalam tandas pun ada kaitan dengan agama. Walaupun satu orang tu mati dalam tandas, jangan kita pandang ni, alah mati dalam tandas. Tapi sekiranya dia mati dalam tandas, dalam keadaan dia sedang amalkan sunnah, mulia di sisi Allah. Berbanding dengan orang mati dalam masjid, tapi dalam masjid cerita politik, dalam masjid dengar ceramah, kutuk orang sana, kutuk orang sini, ustaz pun ceramah, terlalu gayat sangat. Oh, orang ni sebut nama individu, orang tu tak ada kat situ. Contoh, Kamar ni budak nakal, ustaz pun, kau tahu tak Kamar tu? Ada Kamar tak ada kat situ. Konon nak tunjuk dia tu ustaz tu betul. Dia pun cerita pasal Kamar kat situ. Dia tak sedar dalam rumah Allah dia dah ajak orang semua mengumpat Kamar. Bukan Kamar ada kat depan tak apa. Okay, Kamar ustaz minta izin nak cerita pasal Kamar sikit. Kamar ni tuan-tuan. Dulu mak lempit. Tapi ni Kamar tak ada. Cerita pula keburukan Kamar. Awak tahu tak Kamar tu subuh 6 rakaat dia buat. Tak sesat bunyinya. Kamar tak ada. Kamar kat rumah tidur. Jadi jangan terpedaya hanya dengan gelaran ustaz. Betul. Kena siasat. Sebab tu Nabi bagi guideline, berimanlah dengan Allah dan Rasul dan jadikanlah ulama' mursyid ni sebagai panduan. Siapa ulama' mursyid? Ulama' yang tak terkesan dengan dunia dan dia tak jadikan agama untuk dapat habuan dunia. Bahkan apa dunia yang ada kat dia, dia korban untuk dapatkan agama. Macam mana para sahabat? Mereka ada yang kaya, ada yang miskin. Tapi miskin dan kaya mereka guna untuk agama Allah. Mereka tak jadikan agama untuk supaya dia orang jadi kaya. Ini ada orang nak kaya, jadikan agama sebagai dia punya basic cerita. Oh agama, okey boleh buat duit. Agama ni tuan, jangan risau. Ni semua ni. Salah. Sebab kita terlalu malas nak belajar tentang agama kita. Kita rasa kita lebih pakar matematik, pakar sains, pakar geografi, pakar sejarah. Sampai kita lupa nak belajar agama kita. Sebab tu hari ni kita dikitai-kitai oleh musuh-musuh Islam. Jadi tuan-tuan, kita kena sama-samalah kan, umat Islam ni, kita kena bangkit bukan dengan cara kita buat spanduk, oh bangkitlah Melayu, bangkitlah, bukan. Bangkitlah Melayu tu, bangkitlah bangsa dengan cara ajak bangsa bangkit, bangun solat, bila dengar azan bangunlah solat. Subuh ni tadi dengan hujan, berapa ramai yang tidur waktu subuh tadi? Berapa ramai yang sanggup bangkit untuk tunaikan solat subuh? Itulah tanda bangkit. Kalau solat 5 waktu tak jaga, bangkit tang mana nak bangkit? Sebab tu solat ni penting. Solat itu tiang agama. Kalau rumah tak ada tiang, apa jadi rumah ni? Garaj kita tu kalau tiang tengah tu kita robohkan. Sebab paip bocor, kita pun pecahkan, robohkan tu. Sengit kita punya garaj tu. Kalau dinding tak ada hal. Dinding tak ada, boleh buat kain canvas macam kita kan. Tak ada dinding ni, kita letak kain, tak kayu. Kayu tu sebagai tiang untuk pacak biar kain tu dapat ditegangkan. Kena tiang. Jadi tiang ni, agama ni, dalam agama, solat itulah tiang agama. Satu orang yang tak jaga solat,
dia sedang meruntuhkan agama. Ini kita nampak orang tak pakai mask, orang tak pakai sanitizer, orang tak jarak sosial, kita rasa macam satu salah besar sampai sanggup kena saman. Tapi macam mana kita yang kata kita ni Islam, yang menyayangi agama Allah, mencintai agama Allah, tak rasa tercela di hati kita tengok satu saudara Islam kita sedang meruntuhkan agama depan mata kita. Waktu zaman Saidina Abu Bakar, dia kata apa? Masa zaman Abu Bakar bila Nabi wafat, ada segelintir orang Islam waktu tu, ada yang dah tak nak bayar zakat. Ada yang tinggalkan agama pun ada. Maka Abu Bakar bentuk jemaah, bukan jemaah 3 hari dah. Jemaah keluar 20 tahun, 10 tahun untuk ajak balik mana orang yang tak nak bayar zakat, yang murtad tu kembali balik kepada dalam agama. Abu Bakar cakap apa? Mana mungkin zaman Abu Bakar agama turun walaupun seinci. Maksud dia, mana mungkin zaman aku jadi khalifah ni boleh tengok orang Islam tak solat, orang Islam dedak aurat. Ini kita bangga orang Islam boleh beli kereta besar, menyaingi, bersaing dengan orang bukan Islam. Orang bukan Islam ada kereta Ferrari, kita pun nak Ferrari. Itu bukan bersaing, itu kita memerangkap diri kita. Sampai terpaksa hutang riba, nak beli kereta, nak bersaing kononnya dengan orang-orang. Supaya orang respect, orang Islam sekarang dah kaya. Kami pun berjaya tak. Tapi dalam keadaan umat Islam, berapa ramai yang meruntuhkan agama. Yang tak jaga solat, apatah lagi yang mencela, mencemar, mencalarkan maruah agama. Siapa dia? Wanita-wanita yang tidak tutup aurat. Mereka mencemar kemuliaan Islam itu. Dia tak sedar. Dia rasa ni kubur masing-masing. Bukan kubur masing-masing tuan. Kita Islam ni, Nabi bagi tahu umat Islam itu bersaudara. Jika dicubit peha kiri, peha kanan pun terasa. Macam tu kita kena rasa. Kalau saudara Islam kita tak semayang, kena rasa sedih. Bukan kita benci dia yang tak semayang, kena sedih. Saudara Islam kita sedang meruntuhkan agama. Dia sedang merosakkan agama kita sama-sama. Macam kita dalam adik-adik, bapak buat kenduri, kakak nak kahwin. Anak jiran dah datang awal berkampung. Kita anak sendiri 8 orang, yang balik 2 orang je, lagi 6 orang tak balik lagi. Kita sibuk nak suruh anak, okey kau tak datang tak apa rumah aku, lepas ni kita tak payah berjiran. Alah kau sibuk aku jiran aku datang lah besok. Adik-adik kau pun tak balik. Macam itulah anggapan orang bukan Islam pada kita hari ni. Kita sibuk nak kata orang sana kafir, orang situ kafir, laknat Yahudi, laknat itu. Tapi umat Islam sendiri hidup dalam keadaan hidup yang dilaknat Allah. Tinggal solat, dedak aurat. Gayat, nak bersaing dengan filem-filem luar negara sampai sanggup gadaikan wanita-wanita Islam dedah aurat mereka, jadikan tayangan dalam filem tu supaya nak meraih penjualan yang baik. Kita rasa kita berjaya dapat filem juta. Sebenarnya bila filem tu baju, filem tu untung juta, makna berapa juta orang tonton, juta itulah saham dosa kita. Sebab kita merupakan pedagang aurat-aurat wanita dalam filem-filem kita. Matlamat tak boleh menghalalkan cara. Bukan makna matlamat nak bersaing dengan filem luar antarabangsa. Kita pun follow dia. Dia dedak aurat. Dia punya pelakon tak pakai tudung, pakai baju tidur. Kita punya pelakon pakai spender terus. Kita sendiri yang merosakkan imej kita di sisi Allah. Kita sendiri yang mengundang bencana daripada Allah SWT. Contoh hari ini. Kalau benar kita rasa virus ini satu cabaran untuk kita, satu ujian untuk kita, patutnya kita bersatu hati memujuk siapa yang hantar virus tu supaya dia berhentikan virus tu. Siapa? Allah SWT lah. Walaupun ada pendapat ini teori konspirasi sanalah, ini puak ni lah yang cipta virus. Mau puak hebat mana pun buat virus, selagi Allah tak izinkan, tidak akan sekali-kali berlaku penyebaran virus ni. Dia mengizinkan Allah. Sebab Allah nak tengok apa keputusan orang Islam. Keputusan orang kafir mungkin sibuk pakai mask. Dia sibuk dengan benda-benda yang ikut pendapat dia. Sebab dia tak rujuk Quran. Tapi ada orang bukan Islam pun mereka faham apa yang Nabi orang Islam dulu pernah buat. Mereka sendiri pun amalkan habatul sauda. Mereka pun amalkan minyak zaitun. Kita umat Islam pula tak yakin dengan Nabi SAW. Ya ke? Betul ke? Ini hadis sahih ke? Allahu Akbar. Mungkin habatul sauda tak ada dalam Quran. Madu. Madu ni memang ada surah. Surah madu lebah. Surah An-Nahlu. Surah lebah. Allah cerita kehebatan madu. Kau nak kata ini sahih ke ni? Nak tanya macam tu ke? Nampak sangat iman kita ada masalah. Jadi tuan, bila iman masalah ni lah masalah akan datang. Ulama kata nak selesai masalah dunia dan akhirat, kita kena baiki masalah iman kita. Mana yang kita tak yakin dengan Allah, kembalilah yakin pada Allah. Jangan kita sibuk yakin dengan Wisma Yakin je, meniaga kat Wisma Yakin, untung bro.
Tapi kalau yakin dengan Allah tak ada, Ismail yakin hebat pun Allah boleh bagi peniaga semua bankrupt. Jadi tuan-tuan yang mulia, ini kita kena usahakan. Setiap orang kena usaha atas iman masing-masing. Sebab kubur masing-masing tadi kan. Walau sebelah kita kubur mufti Arab Saudi pun, dia takkan boleh bantu kita untuk jawab soalan kubur. Sebab soalan kubur ni nak jawab bukan dengan ilmu kita hebat tuan. Ilmu yang ada ni untuk pakai atas dunia je. Untuk membezakan solat ni betul ke tidak, bacaan betul tidak, hukum fiqahnya macam mana cara berwuduk, yang membatalkan wuduk, yang makruh berwuduk, macam-macam. Itu ilmu kat dunia je dia laku. Tapi masuk kubur tuan, ilmu dah tak guna pakai dah. Otak yang bijak kat dunia dah tak guna pakai. Sebab untuk jawab soalan kubur bukan dengan ilmu kita, dengan iman kita. Kalau iman kita tak sempurna, kalau iman kita was-was dengan Allah, merasakan selain pada Allah, mungkin ada yang lagi kuasa pada Allah. Kalau kita masuk kubur tuan, soalan pertama kubur pun kita dah gagal. Man Rabbuk? Allah tanya. Siapa Rabb kamu? Siapa cipta kamu? Dulu sebelum aku jadikan dunia, kamu alam roh. Tak nampak dunia, tak nampak duit, tak nampak pangkat, tak nampak negara, tak nampak tiang elektrik, tak nampak 7-Eleven, tak nampak kedai-kedai 24 jam ni, tak nampak kedai benteng apa semua. Kamu semua kata aku ni Rabb kamu. Semua poyo je. Aku jadikan dunia, aku uji kamu. Berapa ramai yang gagal. Sampai kat dunia, oh, iya ke Allah bagi rezeki? Habis kenalah kerja share. Habis cerita Ashabul Kahfi, Allah cerita dalam Quran tu cerita dongeng ke? Ashabul Kahfi, 300 tahun tidur. Tak makan, tak minum. Bangun-bangun, dia masih muda macam mana 300 tahun lepas. Itu bukan skrip drama. Ini Allah cerita dalam Quran. Allah nak ceritakan kehebatan Allah. Beberapa pemuda masuk gua nak selamatkan iman. Daripada dipaksa untuk kafir oleh pemimpin dia. Dia lari ramai-ramai selamatkan iman dalam gua, tidur saja. Tak solat, tak baca taklim, tak buat gash, tidur je. Pun Allah jaga mereka 300 tahun. Dan Allah lanjutkan lagi 9 tahun jadi 309 tahun. Sampaikan matahari tu yang memancar kena ke atas bumbung gua tu, sampai kena kat diorang, Allah perintah matahari tu beralih sikit supaya cahaya matahari tu tak masuk dalam gua. Macam tu Allah suka orang yang selamatkan iman ni. Sampai matahari pun kena beralih. Jangan ganggu mereka tidur. Bagi mereka tidur. Sebab mereka senang nak selamatkan iman. Usaha iman tuan bukan perintah ulama tabligh. Ini perintah Allah. Setiap orang kena usaha iman sebelum mati ni. Kita kena usaha iman kita supaya tidak ada syirik balik jumpa Allah. Sebab Allah kata dosa zina jika dia bertaubat Allah ampunkan dosa dia. Walaupun dosa zina dia seluas langit sekalipun. Dosa berjudi sama dosa dia luas lautan kat dunia ni. Sekiranya dia bertaubat kepada Allah, pasti Allah akan ampunkan. Walaupun solat taubat dia hanya 2 rakaat. Tapi dia nangis pada Allah. Yakinnya Allah, engkau je boleh ampunkan dosa-dosa aku ya Allah. Kalau kau tak ampunkan aku, apalah nasib aku di dunia dan di akhirat ya Allah. Perkataan itu mengembirakan Allah. Allah kata Allahu Ghafurur Rahim. Tapi satu je dosa yang Allah benci kalau kita bawa balik mati masuk kubur. Dosa menyengutukan Allah. Dosa syirik kepada Allah. Ini kita lebih takut selain pada Allah. Takut COVID, takut sakit, takut miskin, takut tak makan, takut itu. Tapi berapa ramai yang takut Allah. Ittaqullah, bertakwalah kamu kepada Allah. Hanya orang nak selamat daripada takwa, jumpa ulama, Ustaz, ada tak fatwa yang meringankan sikit? Boleh kan Ustaz? Boleh kan Ustaz? Islam tu tak menyusahkan kan Ustaz? Buatlah satu fatwa yang boleh membolehkan benda yang ni jadi ni. Ni bahaya. Nak selamat untuk bawa agama, ambillah landasan takwa supaya kita selamat. Setiap orang kena rasa dalam, jangan kita paksa orang, Kamal kau kena takwa tau. Untuk takwa kita bukan paksa orang, kita cuma ajak dia dan kita tak boleh. Untuk diri kita, kita kena push. Kita kena usaha sebab ni untuk diri kita. Untuk orang lain kita kena tabligkan dia supaya dia ingat pada Allah, dia pun bertakwa. Tapi jangan dipaksa. Kita kena penuh dengan kasih sayang. Sampaikan janji-janji Allah jika kamu bertakwa kepada Allah. Apa janji Allah ini? Semua orang ada masalah. Masalah macam-macam. Masalah ekonomi, kena pula PKP ni semua. Kebanyakan semua dilanda masalah. Tapi Allah janji tuan-tuan. Allah janji. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan buka jalan-jalan yang tak disangka-sangka. Bantuan Allah tu akan sampai dalam keadaan yang dia tak terfikir. Kalau ikut kita fikir ni, kalau aku jumpa ketua kampung ni, dapat ni dalam 102 ni. Sebab tahun lepas dah cuba minta dapat. Itu yang kita fikir. Ini Allah akan bagi pertolongan yang kita tak terfikir.
Tiba-tiba kan kita dah tahu dah dalam akaun kita ada RM2.80. Kan? Tak tahu sajalah main-main tengok Maybank to you, nak test Maybank to you ni ada ke lain kat sini. Buka-buka, 4 angka 4,000. Astaghfirullahaladzim. Tiba-tiba cek pula dekat history, cash with, cash. Kalau orang transfer pecah rahsia kan ada nama situ. Tapi Allah nak jaga iman kita supaya kita nampak Allah yang bantu. Allah gerakkan orang yang masuk duit tu pakai mesin cash, tak transfer. Supaya Allah nak, Masya Allah, hebat Allah. Maka kita pun doa, ya Allah, barang siapa yang kau telah pilih melalui perantaraan dia, kau jadikan harta dia untuk bantu aku, kau muliakanlah juga dia. Aku pun tak tahu siapa. Kita doalah. Kan? Sebab Allah dah guna harta dia untuk masuk dalam akaun kita, kita doalah kebaikan untuk orang tu. Jadi tuan-tuan yang mula inilah, untuk dapat faham benda ni bukan dengan hanya baca buku, bukan hanya kita duduk kat masjid dengar ceramah lepas maghrib sampai pukul 9.30 baru azan, baru qamat. Bukan, agama tak datang cara macam tu tuan-tuan. Kalau cara macam tu, Nabi sahabat dah duduk kat masjid, dia dengar ceramah Nabi tak. Untuk dapat faham agama, Nabi telah tunjuk dan sahabat telah zahirkan apa Nabi ajar. Untuk dapatkan iman ni, dia bukan dengan senang lenang. Dia kena mujahadah. Kena susah payah. Dalam keadaan dunia kita kat keliling kita macam-macam. Ini seronok, ni seronok. Tinggalkan sekejap. Letak tepi dulu. Save dalam box mana-mana. Kita keluar jalan Allah. Untuk baiki iman kita. Bila kita balik, kita ambil lah dunia tu balik. Kita yang ada isteri contoh keluar. Bukan suruh dia cerai isteri kita. Tinggalkan dia sekejap, seketika. Sebab begitu dekat dia, sayang, ini abang keluar 3 hari, abang akan balik insya-Allah. Tengok kawan-kawan kita yang suami tak pergi semayang berjemaah, yang isteri tak tutup aurat, tapi suami dia dah balik buat selama-lamanya, tak boleh balik lagi dah. Balik jumpa Allah dalam keadaan bawa satu amalan yang Allah murka. Tak sempat, bini tak sempat dididik agama. Suami mati, bini masih lagi mendedahkan aurat. Kena-kena pula kalau suami pelakon, isteri pelakon. Suami mati, bini masih berlakon drama. Pegang jantan sana, pegang jantan sini. Kita tak rasa itu satu beban dosa yang bakal kita hadapi bila kita balik ke akhirat besok. Yang kita nak gairah diagung-agungkan sebagai artis. Gairah diagungkan, membawa watak tu. Kamu boleh watak nangis, dia boleh nangis. Kita lupa ke yang boleh kita pandai berlakon ni datang daripada Allah? Kalau Allah lahirkan kita dulu OKU, lahirkan kita itu juga, saya nak berlakon jadi Cinderella boleh tak? Agak orang nak panggil ke kita berlakon? Mungkin dapat watak berlakon lah, tapi watak yang dia ejek-ejek dalam drama tu. Tak dapat lah watak heroin, dapat hero yang boleh megang watak, dapat payment lah, lebih kurang tebal ni, duit cash dapat kan? Dapat deposit, okey ni sign kontrak deposit sebagai hero. Dapatlah 7-8 ribu. Mungkin watak kita dapatlah 3-4 sen seminggu syuting, dapatlah RM80. Itu pun kita lupa Allah SWT. Bersyukurlah dengan nikmat Allah bagi kita boleh pandai itu, pandai ini. Pandai menipu, pandai seleweng duit orang. Bersyukur dengan Allah SWT. Bersyukur masih tak tertangkap lagi. Bersyukur masih lagi tak gantoi lagi. Allah masih selamatkan. Aib-aibkan kita tu Allah tutup. Jangan bila Allah tutup aib kita, kita pula guna benda tu, keadaan suasana tu untuk kita aibkan orang pula. Nanti Allah buka aib kita di akhirat pula, lagi tak boleh buat apa-apa. Orang kita aibkan tu, seorang-seorang dia duduk rumah, dia keluar pun pakai surat khabar tutup muka. Kalau Allah aibkan kita di padang mahsyar, nak sembunyi kat mana? Agak-agak ada kedai mamak jual surat khabar ke nak beli surat khabar tutup muka? Tak ada tuan-tuan. Sebab tu kat dunia ni ikutlah kehidupan Nabi SAW kita. Memang kadang ada makhluk-makhluk depan kita yang berusaha dengan kita, buat kita jadi geram, jadi menyampah. Tapi kita ambil balik, comeback kehidupan Muhammad dan Rasulullah. Nabi pernah diuji. Pakcik dia Saidina Hamzah dibunuh depan mata dia oleh Hindun, isteri pada Abu Jahal. Bukan dibunuh saja, bahkan hati dia ni dikorek, dilapah, dimakan. Macam black metal punya cara, ambil hati. Si Hindun siap bersumpah tak nak masuk Islam tu. Nabi diuji sampai macam tu sekali tuan. Pakcik kesayangan dia, Saidina Hamzah, yang digelar sebagai singa Allah, mati di medan Uhud. Allah nak test hati Nabi dengan hati sahabat-sahabat yang beriman ketika tu. Nak balas dendam ke nak ikut perintah Allah? Kalau kita lah hidup zaman tu, satu bucak alam turun belasah balik. Kan? Kes ragut satu handbag, dalam bag tu pun Nokia lama. Satu kampung turun pukul peragut tu. Ini Hindun ketika Uhud bunuh pakcik Nabi, tuan. Tapi apa perintah Allah? Allah suruh Nabi bersabar. Kalau sahabat nak balas dendam anytime dia. Tapi waktu tu lah Allah uji. Waktu tu juga perjanjian Hudaibiyah. Orang Islam tak boleh masuk Mekah. Lagi sahabat tension tuan. Dalam Hindun dah sakitkan hati. Nak masuk Mekah balas dendam tak boleh. Jadi pula perjanjian Hudaibiyah. Orang Islam tak boleh masuk Mekah untuk berapa tahun.
Sampai surat perjanjian Hudaibiyah dekat Kaabah yang tergantung tu di Mekah naik habis, baru dah jadi Fatah Mekah. Dan bila masuk Fatah Mekah, kerana bertahun-tahun dalam Hudaibiyah tu sahabat telah ditarbiah sabar. Bila jadi Fatah Mekah, bila mereka masuk dalam Mekah, sahabat tak ada seorang pun berniat nak balas dendam. Bahkan mereka tertanya-tanya, Hindun dulu yang lapar hati-hati pakcik Nabi tu dah masuk Islam ke belum? Oh, belum lagi. Apa sahabat buat? Bila dapat masuk Mekah, semua ambil kesempatan untuk doa depan Kaabah. Bagilah mereka yang dulu pernah sakiti hati kami di Uhud, yang pernah sakitkan hati Nabi di Uhud, bagilah berita gembira pada kami, ya Allah. Bukan nak tengok diorang kena langgar lori. Bukan nak tengok Allah binasakan rumah diorang dengan puting beliung. Bukan. Gembirakanlah hati Nabi dengan cara mereka dapat hidayat. Maka Allah zahirkan doa sahabat-sahabat. Maka Hindun, Abu Sufyan dengan Wahsy yang baling tombak tu sampai mati, ya, Sayyidina Hamzah tu, dia pun dapat hidayat sekali. Bahkan Allah tambah, buy 3 free 1. Allah bagi ekstra pula lagi, anak Abu Jahal Akramah pun masuk Islam. Beli 3 percuma 1. Yang dia orang doa untuk 3 orang, Abu Sufyan, Hindun dengan siapa lagi? Wahsy kan, yang penombak tu. Bukan penembak, penombak. Dia baling tombak. Tombak Sayyidina Hamzah daripada jauh terus terpacak ni. Hindun cabut, ambil hati dia, lapar. Nak takik hati Nabi. Lapar hati Hamzah ni. Allahu Akbar. Cuba bayangkan bapak kita ke adik kita kena langgar, bukan langgar lagi. Dia tunggu kat situ. Oh, kau nak marah aku langgar adik kau ni. Carik-carik dengan pisau. Dia ambil jantung adik kita, dia makan depan kita. Kau agak apa jadi orang Felda akan buat? Ini Nabi diuji tuan. Dan Nabi punya doa lagi power pada kita. Yang backing Nabi belakang bukan malaikat kecil-kecil, malaikat perang Badar ni. Yang 1000 perang Badar, anytime ni kalau Nabi petik jari boleh hancur orang-orang tu. Tapi ini bukan cara yang Allah nak. Allah nak suruh Nabi bersabar dan usaha macam mana orang tu boleh kenal Islam sampai dia boleh bertaubat kepada Allah. Sebab Allah nak beritahu dekat kita, Allah nak tunjuk sifat dia yang maha pengampun ni. Kita pula makhluk dicipta ni nak marah kau-kau dengan makhluk. Allah yang maha mencipta neraka pun masih ada sifat maha pengampun. So kita pun kena ada sifat. Kalau cinta ke Allah, kena tiru sifat Allah lah, maafkan orang. Doa hidayat. Bukan Allah suruh benci dia. Kita cuma diperintah untuk benci perbuatan dia. Kalau kawan kita tu suka menipu, kita janganlah menipu macam dia. Benci perbuatan dia yang menipu tu. Tapi untuk dia yang menipu tadi, kita kena rasa kesian. Kalau dia tak dapat hidayat, dia masuk neraka, masuk kubur, dia disiksa. Kita kena usaha supaya dia dapat hidayah. Dengan cara buat hubungan kawan dengan dia, bersahabat dengan dia, bawa dia kepada Allah. Cerita tentang cerita-cerita macam ni lah. Cerita tentang janji Allah, cerita pasal perjalanan Nabi-Nabi, Rasul-Rasul, supaya hati dia datang kembali nur. Dia bila kita cakap iman pagi-pagi ni, cerita pasal Nabi, pasal sahabat, cerita pasal kehidupan akhirat, dia akan bagi hati kita ni ada nur. Macam rumah usang yang ditinggal, kita dapat bawa pelita ayam tu kan. Kita bermalam kat sinilah kamar, gelap-gelap pun ada pelita ni, adalah cahaya sikit. Inilah pentingnya cahaya dalam kegelapan. Jadi cahaya kegelapan dalam kehidupan manusia ni bila jauh pada agama, agama ni lah sebagai lampu dia. Bukan dengan cara kita buat futsal, kau ni nampak sedih ni. Dia sedih tu sebab hati dia tak tenteram, sebab dosa-dosa yang dia buat sebelum ni dia tak bertobat. Allah akan bagi dia resah gelisah. Kita buat tak apalah, aku baru buat pusat futsal, kau main futsal lah kat situ. Untuk sehari 2 mungkinlah, hari ketiga dia akan jadi boring balik. Okey, buat pula pusat karaoke. Buat. Sampai bila dia nak menyanyi? Nak sampai putus urat tengkuk. Jadi bawa dia kepada agama. Bila dia amal agama, Allah sendiri akan jauhkan keresahan dia tu. Allah akan tarik keresahan. Allah masukkan ketenangan. Dia tenang bila zikir depan Allah. Subhanallah. Inilah kunci untuk selesai segala masalah dunia dan akhirat tuan. Agama. Bukan dengan cara lain. Dan bukan makna kita sangkal pendapat saintis ke apa kan. Bukan. Itu pendapat diorang, kita respect. Itu yang diorang belajar kat universiti diorang. Okay, tak apa. You can carry on with your opinion. Tapi kita berpegang pada Al-Quran dan Sunnah Nabi. Adalah cara Allah dah hantar Nabi. Tuan, apa yang berlaku kat dunia hari ni, walaupun ada puak ni kata, ni konspirasi tu kan. Memanglah. Tapi kena yakin, skrip tu Allah yang buat. So Allah tahulah apa yang berlaku. Sebab tu Allah dah hantar Nabi 1400 tahun dulu. Tunjuk dah cara macam ni. Kalau cara macam ni apa nak buat. Cara macam ni apa buat. Masalah ni apa nak buat. Nabi dah tunjuk agama ni dah sempurna dah. Sampai cara nak berjimat dengan isteri pun Nabi ajar kita. Kalau tidak kita nak buat jimat isteri cara kucing, cara anjing, cara gajah.
ikut cara Nabi pun Allah pandang mulia pada kita. Tapi berapa ramai umat Islam yang nak ambil produk Allah ni, agama ni sebagai kehidupan dia. Hari ni orang nak ambil produk coklat tu, kopi tu, itu meniaga. Produk Allah ni, agama ni, siapa yang nak ambil? Agama hitam, agama Islam hari ni, agama kita dah jadi yatim dah hari ni. Umat Islam sendiri yang meninggalkan agama. Macam seorang bapa tinggalkan isteri dan anak-anak ada di barat macam anak yatim dah sekarang. Bapa tak tahu ke mana. Hari ni agama kita dah hilang dah. Umat Islam yang nak ambil agama. Yang menyatimkan agama kita sendiri. Jadi insya-Allah adik-adik yang mulia, semoga pagi yang berkat yang mulia ni, selepas hujan tadi pun insya-Allah alhamdulillah kita yakin dalam satu mafhum hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam beritahu, setiap titisan hujan yang turun ke bumi ni dibawa oleh satu orang malaikat. Orang boleh kira untuk setahun dalam Malaysia berapa galen hujan turun. Kan orang kira. Macam mana dia buat empangan. So empangan tu dia kira turun naik. Kalau hujan lebat naik. So sepanjang setahun purata dia kira lebih kurang berapa persen air dah turun daripada hasil hujan. Tapi berapa ramai orang boleh kira berapa titik hujan turun sepanjang pagi tadi je. Tak payah kira setahun lah. Pagi tadi start dekat pukul 4 hujan. Ada tak pakar-pakar matematik, pakar saintis boleh kira berapa titisan hujan yang turun pagi tadi? Tak terkira. Tak terkira. Tak terkira tuan-tuan. Jangan duduk macam tu. Tu duduk ahli neraka. Tu. Tuan-tuan kalau kita duduk dengan ceramah penat, jangan selang macam ni. Ini cara duduk orang-orang yang nak tunggu masuk neraka kat padang mahsyar besok. Duduk menunggu giliran masuk neraka, nama dipanggil. Macam orang masuk Bukit Aman kan, tunggu. Inspektor panggil, jom masuk penjara, gilim. Lock up penuh ni. Ikut turn, tunggulah. Macam tu lah. Untuk orang yang beriman, dia duduk cara sebagai seorang hamba macam ni. Dia kena duduk macam ni. InsyaAllah jangan amal duduk macam ni. Kalau nampak orang duduk macam tu, tegur. Tapi janganlah tegur macam ni. Kita dalam ni kan, orang tak kenal pun. Kalau di masjid ke mana surau, tempat tu terbuka, duduk sebelah dia, apa-apa. Bang, duduk macam ni sebenarnya tak elok. Jangan cakap, oi apa duduk macam ni? Jangan aibkan dia. Kecuali konon kita baru dapat ilmu tu, konon, oi tak boleh ni aku. Memanglah betul kita nak menegur tu, benda tu betul, tapi cara tu tak betul. Kita boleh aibkan orang tu. Betul juga ustaz-ustaz yang follow Facebook ataupun IG, YouTube Khalifah Bangkit ni, kalau bagi ceramah tu tolonglah elakkan, jangan sebut nama individu dalam ceramah. Sebab tu ini Allah bagi ujian COVID ni, Allah gerakkan masjid Allah ditutup sebab masjid Allah telah disalahguna pakaikan. Masjid ni tempat cerita Allah, bukan tempat untuk simpan tabung, bukan tempat untuk jom siapa nak infak untuk asnaf boleh, lepas tu kunci. Lepas tu asnaf nak datang ambil tengah malam, dituduh sebagai perompak. Tempat tu Allah tutup rumah-rumah dia. Bukan rumah Allah tu tak guna, yang mempertakbir tu tak guna. Datang pula panggil ustaz ceramah pasal politik, kutuk orang tu, kutuk orang ni. Kena-kena pilihan raya semua ustaz kalau nak main peranan, nak menegakkan kebenaran Islam, sebut nama individu. Orang tu bukan ada kat depan kita. Dan insya-Allah tuan-tuan, yang boleh laknat sama makhluk ni Allah je. Nabi sendiri pun pergi ziarah Abu Jahal satu hari sampai 100 kali tau. 70 kali, 100 kali pergi ziarah Abu Jahal. Nabi tak pernah hasut sahabat, bencilah Abu Jahal. Jangan undi dia. Nabi tak pernah ajar pun. Melainkan Allah sendiri yang tulis dalam Quran, Allah melaknat dia. Sebab perangai dia dengan Abu Lahab. Bukan kerja kita nak laknat sama makhluk. Untuk benci perangai dia mungkin. Tapi bukan untuk hasut orang, benci dia. Tak betul. Itu bukan kerja Nabi. Itu bukannya Nabi kita. Yang ini umat Islam dah jauh terpesong pada kehidupan Nabi SAW. Cara nak kembalikan balik rahmat Allah turun atas muka bumi ni, kita kena buat cara bawa kehidupan Nabi. Sekiranya virus ini wujudlah, dan kita yakin virus ni adalah musibah, inilah cara. Kalau kita tak ambil juga jalan agama, nampak sangat benda ni hanya reka-rekaan. Contohlah macam Kamal bawa motor tiba-tiba rosak tepi jalan Abang DJ. Abang DJ tak ada. Ni apa ni? Motor rosak Abang DJ tak tahu tiba tak list tak pula ni kan. Ni repair kalau repair ni lebih kurang dalam 300. Kita tak apa. Abang DJ towing tolak. Tak pun siapa tahan motor bang, tolong tolak motor dia sampai bengkel kat Tesco tu bang. Abang DJ sponsor. Kalau dia betul lah dalam kesusahan waktu tu, memang alhamdulillah Allah hantar untuk repair motor aku. Free tak apa. Lepas ni boleh lagi kerja kan cik duit. Kalau dia telus memang betul motor tu masalah. Tapi kalau orang tak apa bang, abang bagi duit je, saya tu nak pergi. Repair berapa tadi? 300.
Tak apalah, jomlah saya hantar. Saya ada kawan bengkel, free pun boleh repair ni, tak apa. Tak apa, abang bagi duit kat saya. Nampak sangat ada muslihat. So kalau betul lah masalah virus ni wujud, dan tak ada cara lain hanya dengan jalan agama, banyakkan berdoa dan setiap individu Islam kembali kepada Allah. Dan kempen-kempen bukan hanya mask dengan sanitizer saja. Ajak kempen, ajak orang Islam kembali bertaubat, kembali berhenti daripada membuat perkara-perkara yang lara. Jangan bangga dengan majlis-majlis hiburan lara-lara tu. Ini bukan cara nak menyujudkan Allah. Jika benar virus ini wujud dan musibah ini untuk dihindarkan, tak ada cara lain, bawa semua umat Islam kembali pada Allah. Melainkan benda ni hanya rekaan saja. Tu je saya pegang. Kau nak buat kau punya undang-undang SOP, buatlah, tak kisah. Dan saya insya-Allah saya cuba tak, saya pun ada pakai mask juga. Saya pun jaga jarak saya. Tapi pada saya, kenapa tak diambil jalan agama kan? Kalau benar ini adalah musibah, ke ada Tuhan lain yang turunkan, cara dia lain pula. Kalau Tuhan tu macam Tromen ada adik-beradik, mungkinlah okey ni virus ni daripada Tuhan yang ketiga, Abang Lang dia. Jadi cara dia macam ni. Tuhan yang kau selalu sembah tu, cara dia lain. Ni Tuhan ni hanya Esa, tak ada siapa lagi selain pada dia. Dia yang turunkan musibah, dia yang ambil musibah. Dia yang datang ke masalah. Jadi Allah dah tunjuk cara nak selesai masalah hanya berpegang pada Al-Quran dan Sunnah tu. Sunnah Nabi ni walaupun nampak Nabi yang zahirkan sunnah, bukan Nabi create sendiri macam kita duduk bawah pokok sambil-sambil isap ganja, kena ketum segelas, tulis, okey, untuk nak kahwin, okey buat macam ni. Okey, untuk nak solat, rukuk macam ni. Nabi SAW turunkan segala wahyu, sunnah ni semua atas perintah Allah. Yang suruh Nabi amal betul saudah bukan Nabi create. Tengok pokok saudah ni buat bisnes bagus ni. Tak. Selagi tak ada wahyu turun Allah suruh Nabi makan, Nabi takkan sampaikan pada umat dia. Bekam juga macam tu. Nabi suruh kita berbekam bukan sebab Nabi duduk, kalau berubat cara moden ni mahal. Aku cucut jarum keluar darah. Okey, umat aku amalkan. Bukan. Ini perintah Allah. Ketika perjalanan Isra daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, sebelum Nabi naik Isra Miraj, sebelum naik Miraj, perjalanan Isra tu, Allah hantar malaikat-malaikat, segerombolan malaikat bersuara pada Nabi, wahai Muhammad, Allah perintah untuk kau dan umat kau berbekam. Perintah Allah. Berapa ramai umat Islam yang yakin hadis ni, yang yakin perintah Allah ni. Kita lebih yakin ubat-ubatan yang ada kandungan drugs, makan mengantuk 3 jam, minum sesudu ngantuk. Kita kata itu ubat. Tu bukan ubat, tu penyakit. Demam sikit pergi minum secawan, bukan, 1 sudu 3 kali sehari, 1 sudu selepas makan. Lepas makan adalah kenyang, mainkan pula buat batuk tu, tidur ngantuk. Tu racun lah tu. Kau pernah tengok aku telan betul soda tiba-tiba ngantuk bagi kita? Lagi segar lagi. Itu yang Nabi suruh buat. Yang Nabi bawa adalah penawar. Berapa ramai umat Islam yang yakin dengan hadis-hadis Nabi, yang yakin dengan penawar yang Nabi bawa, berbanding dengan racun-racun yang direka oleh manusia untuk kita telan masuk dalam badan kita. InsyaAllah tuan-tuan, mudah-mudahan sedikit muzakarah pagi ni membina yakin kita pada Allah dan Rasulullah. InsyaAllah dapat membentuk cinta kita pada Allah dan Rasul. Untuk datangkan kita kepada agama Tuhan, bukan sebab kepandaian semata-mata. Berapa ramai orang ada ilmu pun kaki kincing juga. Berapa ramai orang ada ilmu juga, kaki kita orang juga. Yang boleh menghindarkan kita pada benda-benda tak baik ni, bila hati kita ada cinta pada Allah dan Rasul dia. Bila dah cinta Allah, dia akan datang sifat apa tahu Rama? Apa yang Allah suka, ya aku buat. Yang Allah tak suka, aku akan cuba tinggalkan. Itu yang mula datang hijrah. Itulah bunyi hijrah. Kamu dah berhijrah sekarang, apalah. Tengok dia, apa yang Allah perintah, Allah suka buat, dia macam usaha nak buat. Semayang dah mula ke masjid. Malam hari aku cuba intai dia, nak ajak dia pergi lepak dengar dia mengaji Quran. Ma, kau mengaji Quran, Ma? Jadi ustaz. Bukan ustaz, bro. Belajar-belajar, buat benda yang Allah suka. Itu tanda cinta Allah. Maju, Ma, skodeng, ma, bawa sewa tu. Tak nak. Oh, ni macam wali lah pula jadi ustaz. Bukan ustaz. Aku cuba nak belajar, meninggalkan benda yang Allah tak suka. Sebab aku dah mula cinta pada Allah. Jadi tuan-tuan, kita keluar 3 hari, 4 lagi 4 bulan, bukan nak jadi orang tabligh. Bukan simpan janggut. Kita belajar-belajar, nak amalkan kehidupan kita, ada kaitan diri kita dengan benda-benda yang disukai oleh Maha Pencipta kita. Dia sentiasa merindu kita walau jahat mana pun kita. Mak bapak kita sendiri pun tak mampu macam tu. Kadang kita dah alah, menyampah pula anak ni kalau balik.
Tapi Allah SWT tak pernah pandang hina pada hamba-hamba dia walau dosa besar macam mana pun. Bahkan kalau dia bertobat kepada Allah, Allah terus tobat. Terima tobat dia, Allah ampunkan dosa-dosa dia. Manusia punya zalim buat undang-undang, satu orang yang hanya curi tin susu dekat kedai runcit, masuk lokap 3 hari reman, bicara salah 6 tahun penjara, hanya kena tin susu, keluar orang panggil dia banduan. Dosa curi tin susu untuk anak sebab duit zakat lambat dapat, anak dah menangis terpaksa curi tin susu, masuk penjara, keluar orang panggil banduan. Tapi tuan, orang yang berdosa besar di sisi Allah, walaupun dosa dia sewas langit sekalipun, kalau dia bertaubat pada Allah malam ni, Allah tak pernah panggil dia sebagai banduan, tuan-tuan. Bahkan kalau dia mati ketika itu, Allah sediakan syurga untuk dia. Mana ada kerajaan dunia sanggup buat? Satu orang rakyat yang dah terima hukuman sebab buat salah, dia keluar penjara, kerajaan sediakan banglo untuk dia sebab berbangga. Dia dah jalan hukuman, lepas ni mudah-mudahan dia jadi orang baik. Tak ada kerajaan yang sanggup buat, tuan-tuan. Tapi Allah SWT, hamba ni buat dosa bukan 1 tahun, 20 tahun, 30 tahun buat dosa. Tahun ke-31 terbuka hati nak bertaubat. Menangis malam tu 2 rakaat solat taubat, nangis, Allah, kalau kau tak ampunkan dosaku ya Allah, siapa lagi ya Allah? Kalau kau tak ampunkan, binasalah aku ya Allah. Allah dengar tu, Allah kata, wahai malaikatku, dia sedang yakin kepada aku. Bersaksilah, Allahu Akbar, aku ampunkan dosa-dosa dia sekarang. Inilah saat yang ku tunggu-tunggu sebagai Maha Pencipta dia. Daripada hari dia mula-mula lahir sampai hari ini selama 31 tahun itulah aku sedang tunggu-tunggu dia menyebut nama aku. Aku sedang tunggu dia menangis di hadapan aku, menyesali atas dosa-dosa dia. Hari ini aku buka open tender, kan? Keampunan ku buka seluas-luasnya untuk dia. Bahkan segala dosa dia yang terdahulu aku padam. Aku takkan cerita lagi dah, takkan ungkit lagi dah. Manusia lain, Kama, aku dah maafkan kau, kau ingat dulu kau pernah, kita akan cerita balik. Allah takkan pernah cerita dosa kita yang dulu, sekira malam ni kita bertaubat, Allah takkan, Kama, kau ingat dulu kau pernah lawan perintah aku, Allah takkan cerita. Allah anggap kita macam bayi yang baru lahir. Dan Allah tak pernah gelarkan hamba itu banduan. Maka Allah berbangga cerita malaikat, itulah hambaku yang bakal menduduki syurgaku. Allahu Akbar. Jadi tuan-tuan, nak selamatkan hati kita, nak selamatkan masyarakat kita, nak selamatkan negara kita, dunia ni hanya bawa manusia kepada Allah, hanya bawa manusia mengenali sifat-sifat Allah, supaya manusia yakin Allah itu Maha Pengampun. Pintu tabak Allah sentiasa terbuka. Selagi kita punya nyawa tak sampai ke halkom ni, selagi itulah sebenarnya Allah bagi peluang kita bertaubat. Jangan kita rasa ini aku bangun sihat ni sebab malam tadi minum sebotol lah betul sadar. Bukan. Allah bangkitkan kita pagi ni sebab nak bagi peluang kat kita, nak bagi tahu Allah masih nak kita bertaubat kepada Allah. Jangan sampai Allah ambil nyawa ketika kita sedang lalai dan leka naik motor, lori langgar, keluar simpang, mati. Tak sempat taubat. Itu memang celaka yang selama-lamanya, tuan-tuan. Jadi selagi Allah hidupkan kita pagi ni, bermakna bukan Allah nak suruh kita fikir nak makan apa pagi ni. Allah nak suruh kita renung dalam-dalam supaya hati kita rasa rindu pada Allah. Ya Allah, kau bagi peluang lagi untuk bertobat, ya Allah. Kalau malam tadi Allah ambil nyawa kita, mati dalam keadaan dosa kita seluas langit, tak sempat taubat, kita mati sebagai orang yang menempah neraka buat selama-lamanya, tuan-tuan. Inilah kita nak ajak semua kawan-kawan kita yang mana jauh daripada Allah, bagi tahu dekat dia, Allah rindu dengan dia. Allah rindu dekat dia sebab Allah cipta dia. Sebab tu kita jangan hina makhluk. Makhluk-makhluk Allah ni Allah rindu. Dia jahat macam mana pun Allah nak kita jumpa dia, ajak dia bertaubat, nak bagi tahu kat kita Allah rindu dia juga walaupun dia jahat macam mana pun. Jika dia bertaubat, Allah sanggup nak bagi dia syurga seluas bumi ni. Orang yang paling dapat syurga paling kecil, yang dosa bertahun-tahun sebelum mati sempat taubat, ke taubat tu dia mati, syurga untuk dia pun Allah bagi syurga yang 10 kali besar dunia untuk dia. Syurga 10 kali besar dunia untuk pendosa besar yang bertaubat, mati dalam keadaan sedang bertaubat tu. Dia tak sempat bangun keluar rumah untuk buat dosa baru, dia mati dengan bertaubat tu, astagfirullah. Lepas sembahyang taubat, dia zikir astagfirullah, astagfirullah, tiba-tiba sesak lafaz mati. Untuk dia, setelah 20 tahun buat dosa, hanya berapa minit dia sembahyang taubat tu, syurga dia pun Allah sediakan 10 kali besar dunia, tuan. Tak bayang ke maha baik Allah macam mana dengan kita, tuan-tuan. Tapi berapa ramai kita yang nak meraih cinta Allah. Usaha, ya Allah, aku benci maksiat. Aku benci dedak aurat. Aku tak nak berlakon lagi pegang bini orang, ya Allah. Bukan mahram aku, ya Allah. Biarlah aku tak jadi pelakon popular. Biar jadi tukang kebun pun tak apa, ya Allah. Apa erti aku popular? Tapi aku berlakon, pegang bini orang, pegang janda orang, pegang anak dara orang, semata-mata nak meraih nama sebagai pelakon terbaik.
Tapi sebenarnya kita sedang menempah dosa untuk kita sendiri. Drama yang akan ditayang. Kalau kita mati, orang buka YouTube boleh tengok. Orang download boleh tengok. Ditengok ulang-ulang kali. Sekarang ni banyak pula saluran. Stesen-stesen TV swasta yang berdaftar kan. IQIY lah, Netflix lah, iFlix lah. Orang boleh tengok beratus kali ulang-ulang. Setiap kali ulang babak kita pegang perempuan tu. Sekali lagi orang tu, baru pula dia buat macam ni. Lepas tengok drama kita, dia pun call awet dia tiru aksi kita agak je. Itu gurau-gurau pegang hidung awet tu. Tuan, berapa saham kita tanggung tuan yang berterusan. Kalau hari ni kita tak berani buat keputusan untuk tinggalkan maksiat, kita belum cinta Allah lagi tuan. Rindu Ramadan. Marilah tangani COVID. Semoga Allah hanya kata dusta daripada hati kita sebenarnya. Kalau benar kita yakin ini musibah pada Allah, nak gembirakan Allah, tinggalkan segala benda-benda yang maksiat ni. Boleh nak berlakon, tapi cakap pengarah, saya tak nak scene ada perempuan. Buat macam filem Ustaz Muntuku Datang, tak ada perempuan pun dalam filem tu. Pun untung juga 4 juta.